Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita kali ini. Okey, hari ini saya akan cuba kongsi macam mana penggunaan indikator TVB. Alright. Ini antara indikator utamalah dekat TVB. Okey, cara dia adalah mula sekali mana-mana yang dah dapat indi tu pergi ke dekat invite only script. Okey. Pergi type carilah indi-indi yang kita nak yang kita dapat daripada TVB tu yakni TPB Superbank. Okey, Superbank. Okey, yang ni Superbank, klik. Dan yang kedua adalah Indi SIMA. Alright. Ini you all akan dapatlah mana yang package beli Indi tu ataupun yang dapat trial Indi. Alright. Ini keadaan Indi dia. Cuma yang ni kita kena setting sikit. Pergi ke bahagian setting, okey. Untuk yang tak berapa orang kata untuk straightforward punya trading lah okey, antik yang ni. Okey, yang ni you all kena antik sebab ini baca Elliott Wave. Jadi saya tak masukkan cara membaca Elliott Wave kat sini. Alright. Tetapi hanya saya penggunaan basic apa ni mengikut market structure. Okey. Jadi ini keadaan ini dia, setting dia. Okey, saya perkenalkan dulu. Right. So yang ni kita panggil tiny band ni, okey. Adakah membaca apa ni structure minor structure, okey. Small band ni akan membaca small band tak ada small band tak ada. Saya apa ni nak antik pun boleh. Okey, normal band yang ni lah. Okey, normal band ni kalau kita nak tengok dia punya line dia ada kat sinilah. Tu line dia. Sama kat sini. Cuma kat sini kita kosongkan dia punya opacity ni. Jadi sebab tu dia tak kelihatan lah. Kalau kita tarik, dia akan kelihatan lah. Okay, so macam tu lah. Just dua antik small band dengan Elliott Wave band ni. Okay, jom kita pergi cara penggunaan dia straightforward. Okay, cara penggunaan dia adalah basically Indi ni adalah dicipta untuk membaca structure. Alright. Okay, kita tutup kejap kalender. Okay. So, yang hijau dan merah ini adalah membaca minor saja. Okay. Yang biru dan juga hitam ni ataupun grey ni adalah membaca major saja. Dua benda Bila kita sebut pasal saja, selalu yang kita tengok kita belajar kan ada higher high apa ni lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low macam tu lah kan. So ini secara basic market structure yang kita kena faham lah. Okey. Ini basic structure. Of course lah dia akan berbeza mengikut bacaan. Kalau SMC dia panggil apa ni bit of structure kan. Semua tu lah. Change of character apa semua. Jadi sorry, batuk sikit. Alright, kalau you all tengok dekat atas dengan kat bawah ni, okey, sebenarnya dia dah hampir sama structure. Nampak? Okey, cuma di bawah ni dia baca divergent. Nanti kita sentuh yang bawah ni. Okey, right. So now, macam mana kita nak masuk ataupun macam mana kita nak entry menggunakan Indi ni untuk kita membaca market structure. Tapi you all basically kalau boleh you all kena faham lah basic market structure ni. Kalau you all tak faham basic market structure higher low tu, nak mapping pun tak kena. Kalau you bergantung pada Indi semata-mata itu bahaya. Alright? So you cari dulu ilmu market structure ni. Macam kita di DBB memang kita tekankan market structure ni secara detail lah, kita ajar macam mana nak belajar apa ni major, minor dan juga hidden market structure yang ramai orang tak faham. Okey. Sebab dalam market ni kadang-kadang di benda-benda hidden ni yang banyak perangkap kita. Right? So yang tu kalau nak kena belajar secara detail dulu supaya kita lebih faham market structure. Dalam kalau kata paling-paling tidak pun dalam YouTube pun banyak mengajar. Cuma mungkin dia tak detail lah. Right? So secara asasnya mungkin kita kena faham lah. Okey, itu asas dia. Jadi kita tengok dekat sini lah. Dekat sini pun sama. Cuba tengok ni market structure. Okay. Nombor satu, you all mesti faham market structure. Dalam apa condition sekalipun, market structure tu penting lah. PMS tu market structure. Lepas tu nombor dua, you all kena faham adalah candlestick pattern dan juga ni you all carilah sendiri
dan juga chart pattern. Okey. Chart pattern kan, Google je, type je kat Google chart pattern, banyak you all boleh belajar ciri-ciri dia. Okey, chart pattern ni, yang ambil lah yang bagi image kan, yang biasa-biasa, yang berpula-pula, tak payah yang pelik-pelik sangat. Okey, carilah yang saya suggest, yang ni lah, yang ni pun boleh. Ni boleh, ni boleh. Okey, suggest yang basic asal-asal ni, ni pering yang ni, save dan pering, right? Candle pattern pun sama, cari je candle pattern like candlestick pattern. Okey. Cuma psikologi dia tu kena masuk kelas lah, nak belajar psikologi pembentukan dia tu, open, high, low, apa semua tu kena masuk kelas lah. Okey, itu antara silibus kita dekat TBB, insyaAllah. Okey, carilah candle pattern yang orang kata apa, yang normal je, tak payah pergi advance sangat ni. Untuk kita kalau yang belum yang baru-baru ni kan, tak payah nak pergi yang advance sikit, advance sangat, pergi yang basic-basic je. Mana yang basic sikit. Yang apa ni, engulfing, harami, doji, yang tu je, apa ni, Persian line, Evening Star, Morning Star kan. Itu yang antara yang asas lah. Tak jumpa pula tak apa, nanti you carilah. Kalau apa ni, dekat TBB memang kita ada ni lah, apa ni, sekejap saya attach kat sini supaya you all nanti you all screenshot lah mula ni. Okay, candlestick pattern. Ya. Okey, yang ni yang asas yang you all kena tahu. Ni. Okey. Supaya you all tahu bila nak berlaku reversal apa semua tu, kekuatan dia. Okey. Ni. Nanti you all screenshot je lah. Kalau you all tak jumpa kat Google, besarkan screenshot. Okey. Right, jom. Itu asas dia. Dua asas ni, mana-mana trader sepatutnya kena tahulah, kena faham peranan market structure dan juga candlestick pattern, chart pattern. Itu asas dalam kita nak baca pergerakan market. Sebab dia market ni sifat dia, alright, dia macam ni, daripada candlestick, okey. Lepas tu dia membentuk market structure. Candlestick tu akan membentuk market structure. Kecil-kecil candlestick tu membentuk market structure. Bila terbentuk market structure, sama ada dia akan trending ataupun dalam bahasa Elliott dia impulse, then lepas tu dia akan sideway. Sideway tu consolidate, okey, ataupun dia buat korektif. Jadi kat situ ramai orang terperangkap masa korektif tu. Nanti kita kena faham, okey. Cuba tengok dalam kes ni kan. Okey, saya lebih suka gemar guna time frame lebih kecil lah supaya lebih clear. Saya nak cerita pasal market structure kan. Jadi market time frame kecil lebih nampak apa ni, market structure lah. Cuba kita tengok kat sini. Okay, market structure sini kalau kita tengok ni, yang kecil ni adalah market structure kecil. Okey, ni minor. Okey. Dia setiap pergerakan lepas tu mesti dia ada consolidate. Dia nampak tak? Okay, mesti dia consolidate. Jadi consolidate tu adalah biasanya dia buat chart pattern lah. Okay. Itu adalah structure dari segi minor. Pergerakan dia tengok higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher low, macam tu lah terusnya. Jadi yang besar pula yang kat ni, okey, high, sedikit low, high, low, high, low, high, low. Okey, seterusnya macam tu lah. Kan seterusnya. Okey, ni dah tak boleh buat high dah. Bila dia tak boleh buat high, itu menandakan kemungkinan untuk dia reverse. Okey, kat sini kalau kita perasan memang dia akan buat chart pattern. Ini kena you belajar yang saya sebut tadi. Tengok. Lukis yang ni kita dah nampak apa chart pattern yang tengah dia buat lah. Alright. Okay. You lukis lah macam mana. Ni expanded. Okay. Cari dekat yang apa tu yang saya bagi tadi. Okay. Dekat sini pun dia buat minor chart pattern. Melalui indi kita ni you dah boleh lukis chart pattern. Okay. Sebab dia baca structure kan. Okay. Kan. Nampak? Pennant. Okay. So dia pecah yang ni dia naik Jadi kat sini kita entry. Based on indi kita tu kita dah boleh baca structure dan insya-Allah kita boleh tahu kat mana nak entry lah. Okey, asas dia.
Jadi kalau kata jangan kita DBB, kita akan bagi lebih advance, kita akan baca sekali Elliott Wave dan juga kita akan baca Wyckoff masa dia tengah buat sideway yang lama tu sebenarnya kita boleh gunakan elemen Wyckoff untuk kita baca saja. Okey. Jadi momen benda-benda macam tu kita sebenarnya kita kena tahu sebab apa? Sebab itulah cara kita nak mengawal risk masa mana dia betul-betul nak momentum dia nak pergi, masa mana dia tengah consolidate dia nak rehat, kena tahu market. Itu asas market saja. Alright. So, insyaAllah. Jom kita masuk kepada cara nak entry guna Indi ni. Okay. Cara kita nak tahu dia trending. Okay. Cara yang trending adalah melalui pembacaan market saja lah. Jadi, cuba tengok. Macam saya cakap tadi, okay, yang biru dan hitam ni adalah baca apa tu? Apa ni major, yang ni membaca minor dan yang okey yang ni kita panggil TBB line TBB line tu yang dalam tu TBB line ni adalah tempat entry, dia baca trend. Okey. Jadi bila trend nak naik dia akan hijau, bila trend melemah dia akan merah lah. Dan of course market ni dia penuh dengan psikologi lah kita. Kadang-kadang dia perangkap kita kan, konon-konon dia nak naik dia apa ni? Konon-konon buat macam seolah-olah nak turun, padahal dia nak naik lagi. Itu normal. Jadi dia kena faham setiap kenaikan dia mesti ada rehat. Okey, naik mesti ada turun, mesti ada turun, mesti ada pullback. Okey, itu normal sebab dia bergerak dalam zigzag. Kena bila buat high kena buat high low, kena buat high kena buat low. Sampailah dia lemah dan dia buat consolidate, then dia akan turun. Dia akan pusing, dia besar. Adapun dia consolidate, dia akan buat continuation. Maksudnya dia rehat sekejap, macam ni dia rehat sekejap, dia pergi balik. Itu market yang kita kena faham fasa-fasa dia tu. Right? So okay. Cara nak entry dia adalah macam ni. Cuba tengok. Dia mesti apa ni? Berturutan ataupun dia mesti mengikut kata apa susunan. Okey. Cuba tengok Bila major mendongak, yang ni dua-dua duduk atas. Dua-dua hijau, dua-dua duduk atas dan kita akan masuk dekat mendata ni. Okey, cuba kita buka candle. Nampak? Kita akan buka mendata ni. Kat mana kita kena cut loss? Cut loss dia adalah kita tengoklah. Okey, risk kita tengok yang bawah ni lah. Kalau kita boleh ambil sanggup risk, bismillahirrahmanirrahim, kita boleh masuklah. Kan? Bergantung pada risk masing-masing. Jadi untuk permulaan tu kata terpulanglah nak TP tu terpulang pada masing-masing. Of course lah kita TPB ada cara dengan tarik fibo apa semua. Level-level yang kita tahu tempat dia nak reversal apa semua tu, tu kena melalui fibo lebih advance lah. Okey. Jadi syarat SOP dia, alright, SOP dia mudah saja SOP dia. Okey, yang pertama kedudukan semua Indi selari. Okey, maksudnya apa? Cuba tengok. Macam tadi saya cakap berturutan. Kalau nak turun, macam ni. Dia tunduk. Okey, semua yang ni pun bawah. Okey, insyaAllah. Okey, itu yang Indi Superbank lah. Superbank. Indi Superbank tu maksudnya yang atas ni lah. Indi Superbank lah kan. Kita pasang tadi. Superbank lah ni. Indi Superbank. Yang ni. Okey. Yang pertama. Yang kedua. Okey. Okey, entry-nya entry. Okey, sebelum entry ni kita pergi pada ni dulu. Kita pergi kepada yang bawah ni. Okey, yang bawah ni pun mesti apa? Yang ni SI ni garisan SI Okey. SI crossover. Okey. Crossover MA line. Yang orange tu MA line. Dan sekurang-kurangnya crossover MA line. Okey. Atau zero line. Zero line ni optional lah kalau dia letak apa ni? Cross zero line tu lagi power. Okey, contohnya dekat sini Yang bawah ni sebelum tu saya cerita sikit pasal SIMA ni, MA ni adalah fungsi dia. Okey, kalau dia berada atas pada zero line, dia berpotensi untuk jadi bullish. Kalau dia berada di bawah zero line ni, yang biru ni zero line, dia berpotensi untuk bearish. Cuma kita kena tengok. Okey, kalau dua-dua garisan SI dengan MA, insya-Allah dia kuat ke atas. Kalau macam sini kan, walaupun ni cross tapi MA tak cross lagi. Itu menunjukkan dia masih belum nak turun. Kecuali dia dah cross dua-dua, itu kemungkinan dia tukar trend lah. Jadi kalau kata macam ni, kita boleh entry bila benda ni naik balik. Ni naik balik, dua-dua naik, MA duduk atas ni naik. Jadi kita boleh entry kat sini lah.
cari entry kat sini. So dia masih lagi orang kata apa, bernafsu nak naik lah. Alright. Macam ni kan, dia turun, lepas tu dia get up. So dulu naik balik, insya-Allah cari je buy. Begitulah. Okey, ini penggunaan dia. Jadi yang kat atas ni potensi untuk bukan confirmation, tapi kita cari confluent lah. Kalau sini ada setup, bawah ni pun atas, insya-Allah lah. Yang ni pun sama. Kalau yang ni tengok ni, dia ke bawah kan, dia dah cross yang ni MA, dia dah cross zero line, so potensi untuk turun. Itu kena faham asas dia MA ni. Okey. Lepas tu untuk entry, okey, untuk entry okey. Atas entry di BBB line yang cari yang mendatar. Ni untuk yang selamat Ini saya cerita ni mendatar. Okey. Ini yang selamat, entry yang selamat. Okey, cara entry lain banyak sebenarnya, tapi ini saya nak cerita entry yang selamat untuk indie ni, yang bagi yang belum betul-betul fasih pasal market structure, chart pattern apa semua, you just follow yang ni. Okey? Kedudukan selari maksudnya dia mesti kalau warna hijau, hijau semua, lepas tu yang ni mendongak, insya-Allah. Macam ni. Okey, yang ni dua ni merah, TBB line berada dalam cloud. Okey, cloud dalam minor structure ni dia berada dalam ni. Jadi ni sebab entry dia. Kalau yang mendata ni cantik, kita masuk kat sini. Ni turun macam tu. Okey, kalau yang ni dia tak cantik kan. Dia tak smooth, macam ni dia smooth je. Okay, kita bila tak smooth macam ni, jangan kejar harga. Kalau kata macam contoh ni, okey. Lepas tu semua hijau ni mendongak. Tapi kita tengok risk kita. Kalau risk ni terlalu tinggi, jangan masuk. Nah, tinggi kan risk berapa tu? 9 tik. Tak payah masuk. Cari yang 5-6 tik je, kita orang baru banyak ni. Ni contohnya kat sini. Ni, ini yang risk kecil ni nampak ni. Ni risk kecil. Okey, nampak tu. Sebab dia dah ada high, dia turun balik tu, ambil. Okey, baru 3-4 tik. Kalau you all tak 5 tik pun, insya-Allah. Tengok ni, ni risk rendah. Ni risk rendah. Ni risk tinggi sebab apa? Dia jauh. Okey, nak tahu risk rendah tak rendah ni, dia jauh. Jarak dia antara apa tu? Minor dengan major tu jauh. Itu jangan. Kalau yang dekat-dekat je, ambil yang dekat-dekat je. Okey, ini sebab tu kata kena baca structure tadi. Kalau kita faham structure kan, ini dia tengah, tengoklah structure. Ni besar, kecil, kecil. Tak ada structure ni. Jangan masuk. Dia tak break up pun lagi ni. Tak ada structure. Ini adalah sideway. Itu indie sendiri tengok belakang. Itu sideway. Nampak tak? Indie ni sendiri. Ni, structure. Tak ada structure. Dia kena pecah dulu, pecah yang ni. Okey, bila pecah yang ni, dia datang balik kat sini, dia turun lah. So kat sini dah cantik sebab ni dah ada structure. Apa-apa pun kena baca structure juga. Jangan terlalu mengikut indie. Ini kau selidik sekejap, dia pecah. Nah, structure kan tu. Ni minor, ni major. Tu kena cerita lain lah. Okey, sama juga kat sini. Ni, dia breakout indie, nampak ni. Kalau boleh biar dia breakout indie ni. Okey, dia breakout indie. Nah, jadi clear lah kita nak masuk position. Barulah cukup syarat. Okey. Sekejap. Mana SOP tadi? Yang ni kita tambah sikit. Okey, BO structure ataupun indie. Okey. BO structure. Okey. Jadi jangan terlalu bergantung pada indie, cuma indie ni membantu kita untuk kita confluent untuk baca structure. Itu lebihnya indie ini insya-Allah Alright. Sampai tu you all carilah bahan-bahan yang you all nak belajar macam mana pembentukan ni apa ni candle pattern untuk nak tahu reversal, kekuatan reversal, okey. Dekat macam kita dekat TV kita akan detailkan macam ni. Yang ni saja kita ajar pun sejam lebih ni insya-Allah. Macam mana nak baca dengan kaitan dengan volume ke atas kan, candle besar tiba-tiba volume tinggi, tiba-tiba dia turun, kenapa? Itu semua ada sebab. Dia ada selling pressure, dia ada buying pressure, apa semua yang kita kena lebih detail. So kalau kita nak jadi trader ni sebenarnya kita kena invest pada ilmu betul-betul. Sebab ingat market ni bukan kita kontrol. Okey, dekat market ni dia ada orang kontrol. Jadi kita kena follow market, bukan market follow kita. Trader yang sekarang ni masalah apa ni? Dia suruh market follow dia, itu salah. Kan kita berinteraksi ni ataupun kita bertransaksi ni dalam market ni ada beribu-ribu trader ni, ramai trader ni kat sini ni. Betul tak? Jadi kalau kata nak lebih advance insya-Allah kita orang kata apa tak adalah kita nak
apa ni, kena tambah ilmu lah, kena tambah ilmu. Dan kalau kata nak package lengkap selain pada Indie, saya sarankan joinlah TVB secara orang kata apa, uh, secara rasmi. So kita akan ajar ni macam mana ni persediaan seorang trader, psikologi pasaran, ni antara silibus kita lah. Okey. Macam mana nak kenal pasaran, market structure, siapa yang buat structure ni, kenapa buat structure ni macam tu, kenapa perlu consolidate, apa semua kita akan ajar. Peranan-peranan jegon-jegon dekat market. Okey. Kenapa dia perlu berehat, kenapa, itu ada berkaitan. Okey, kemasukan volume, selling climate, selling pressure, apa semua tu kita akan tekankan. Lepas tu kat sini lah yang saya tekan tadi pasal market structure apa semua tu, tengok kelas hampir 4 jam kan. Kadang-kadang lebih pun kan, kadang-kadang sampai ke petang ni. Okay, kita akan ajar macam mana tadi. Alright. Lepas tu barulah kita pergi ke setup yang lebih detail. Sebenarnya ada kita dekat TVB ni ada 8 setup sebenarnya. Yang saya ajar tadi tu one of setup sahaja, yang mana menggunakan Indie tu. Okey. Selain daripada tu kita tekankan dulu price action sebenarnya. Bila you faham secara market structure secara keseluruhan, price action secara keseluruhan, insya-Allah lebih tepatlah kita buat keputusan untuk kita nak masuklah. Selain itu insya-Allah kita ada juga revision dan live trade secara live trade ini sebenarnya boleh katakan hari-hari kita ada lah. Okay, revision pun kita akan selalu buat untuk support orang yang baru yang belum mahir dalam baca market. Okey, insya-Allah. Dan juga guru aktif insya-Allah yang selalu berkongsi idea, market review, apa bakal berlaku kat market, apa semua tu insya-Allah. Right? So selain pada CBO kita juga fokus pada saham lah. Sebenarnya teknik-teknik kita yang kita ajar ni boleh pakai di mana-mana instrumen. Alright? Itu antara orang kata apa, kalau nak lebih detail, nak lebih konsisten insya-Allah, kita pun harga ramah je, kita tak jamah insya-Allah. Okay, sebab kita lebih pada nak membantu sama-sama trader, lebih pada nak bersahabat, tak ada nak menjual sangat. Okay, cuma macam itulah penggunaan ini ni. Kalau tak faham boleh contact admin kita lebih detail, kita boleh aturkan kelas lah, tak ada masalah. Kita di TVB ni insya-Allah sentiasa terbuka untuk membantu. Okey, itulah secara asasnya cara penggunaan indikator yang apa ni TVB ni. Alright. Kan? Sekali lagi saya recap. Cara nak guna dia, satu mesti determine dia punya market structure tu. Okey, bila dah boleh baca market structure, kalau kita tengok dah breakout macam ni, kita tengok Indie dah selari, bismillahirrahmanirrahim masuk. Kan kadang-kadang kat sini kan awak tak perasan ni sebenarnya. Dia breakout ni ada reverse sikit ni. Ni hidden lah. Dia ni ada dalam silibus kita. So boleh entry kat sini. Alright. Oh, satu saya lupa explain, minta maaf. Ini 200. Okey, ni MA 200 ni kenapa kita letak? Sebab kita nak dekat 200 ni sebenarnya dia ada berkaitan dengan Wyckoff lah. Okay. So dia juga menjadi satu resisten ataupun support yang kuat dalam bentuk dynamic punya support resistance. Dynamic punya support resistance. Okay. Bila dia menghampiri 200 sebenarnya dia akan volatile, nampak? Dia menghampiri 200 saja ni dia akan dia menjauhi 200 insya-Allah. Jadi untuk you all ni sebenarnya kalau dia start menjauh 200, di situlah you fokus. Jadi macam ni kan, bawah 200 kan insya-Allah. You cari je short. Alright. Tapi dia bila menghampiri 200 tu dia akan volatile ni, cari je long. Itu salah satu lagi tips. Okey. Nampak bila dia 200 ni menjauhi 200, cari short. Insya-Allah you selamat. Jangan lawan arus lah. Macam sini kita tahu ni kan ada setup ni, dia structure dia pecah semua, tapi target kita sampai 200 saja, tak payah pergi lebih-lebih. Kecuali dia nidong dekat 200 tu, lepas tu dia keluar balik, tu 200 pun pusing, nampak macam pusing nak naik, tu insya-Allah you fokus pada buy. Dia ambil masa nak pusing, nampak kan, ambil masa nak pusing. So sini fokuslah short ni, short sampai nampak dia nak pusing. Okey, dia akan pusing ni, buy balik. Buy. Okey. Dia pusing balik. Dia turun sikit. Ni dia antara nak volatile ni. Bila 200 condong balik, short balik. Okey. Dekat sini long balik. Macam itulah seterusnya, nampak. Itu peranan 200 dia baca structure yang besar. Okey. Time frame tak kisah, mengikut keadaan, mengikut you all lah nak trade berapa minit. Macam kita orang entry dekat 1 minit, tapi rujukan utama 5 minit dengan 15 minit. Okey, kita multi time frame. Cuma kita akan entry dekat 1 minit lah supaya risk lebih rendah. Okey, so boleh explore insya-Allah. Semoga apa yang saya kongsi ini bermanfaat kepada you all.
tak faham boleh contact admin kita insya-Allah. So saya sudahi apa ni perkongsian saya ini dengan lepas wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.